Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Muhammad Nafiri, pelajar BHMSS Ipoh Learning Center. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan tajuk berkaitan politrauma. Sebagai pengenalan, menurut Jabatan Perangkaan Malaysia 2019, kecederaan akibat kemalangan jalan raya merupakan salah satu daripada 6 punca kemasukan ke hospital dan kematian di Malaysia. Dan 70% daripada punca kemalangan tersebut adalah melibatkan motosikal. Dalam 5 sebab kematian utama, kemalangan jalan raya membawa peratusan 3.7% daripada punca kematian yang lain. Baik, kita melihat kepada definisi politrauma. Politrauma menurut Bogovic diterangkan sebagai beberapa set kecederaan yang teruk yang sekurang-kurangnya melibatkan dua sistem atau anatomi badan yang secara langsung boleh mengancam nyawa. Contoh kecederaan sistem dan anatomi adalah seperti kecederaan di bahagian perut, goyakan organ dan pendarahan, kepatahan tulang pelvis ataupun tulang panjang yang rumit. Okey, kita melihat kepada kajian kes. Pada 9 Disember 2021 jam 11 pagi, MSCC Ipoh telah menerima satu laporan kes kemalangan telah berlaku di Lebuh Raya yang melibatkan seorang penunggang motosikal. Maklumat awal mendapati mangsa merupakan seorang budak lelaki yang berumur 16 tahun yang saya gelarkan sebagai pesakit X telah terbabas dan tercampak daripada motosikal. Namun mangsa masih lagi sedar dan bernafas, tapi pesakit tidak boleh berjalan dan terdapat banyak darah di atas jalan raya. Tiada kenderaan lain dan mangsa lain yang terlibat dalam kemalangan tersebut dan mangsa kini terbaring di tepi jalan, di tepi penghadang jalan. Baik, berikut merupakan pengurusan prahospital pesakit politrauma yang saya akan terangkan dengan lebih lanjut selepas ini, iaitu tinjauan primer, tinjauan sekunder, aplikasi teknik jaw thrust dan lock roll, penggunaan alat imobilisasi, spinal board sebagai collar, terapi oksigen dan ubat analgesik, balutan tekanan dan juga resusitasi cecair. Baik, yang pertama, tinjauan primer ini adalah pengurusan umum yang penting dalam prahospital care, di mana setiap penilaian yang dalam tinjauan primer ataupun primary survey ini disusun dalam akronim DRABCDE. Menurut Browers, ada 7 keadaan yang mengancam nyawa, iaitu airway obstruction, sekatan saluran pernafasan, tracheobronchial injury, breathing kalau dari segi pernafasan ada tension pneumothorax, open pneumothorax ataupun open chest wound. Circulation adalah massive hemothorax, cardiac tamponade dan traumatic circulatory arrest. Yang mana kita fokuskan kepada traumatic circulatory arrest ini, dia adalah disebabkan pendarahan yang teruk ataupun hypovolemic shock. Baik, 4 teknik yang penting pemeriksaan fizikal dalam tinjauan primer adalah inspeksi, palpasi, perkasi, askatasi. Kesemua teknik ini perlu diaplikasikan ketika primary survey untuk kita lakukan pemeriksaan terhadap pesakit. Inspeksi ini adalah bermaksud kita melakukan pemeriksaan kepada sistem badan pesakit yang mana kita menggunakan penglihatan, kita menggunakan bau, pendengaran untuk menilai keadaan pesakit. Okey. Dalam palpasi pula, teknik yang kedua adalah kita menggunakan teknik menyentuh pesakit menggunakan jari kita dengan tekanan berbeza. Yang mana terdapat dua jenis palpasi, iaitu palpasi yang ringan secara permukaan dan juga palpasi dalam. Kebiasaannya palpasi dalam ini kita bertujuan untuk merasakan organ, saiz, bentuk, simetri dan mobiliti pesakit, organ pesakit. Okey, yang ketiga adalah perkusi. Perkusi ini adalah seperti ini, kita mengetuk tapping jari dengan tangan dengan cepat untuk mencari sepadan organ, mengenal pasti bentuk ataupun melihat kaviti di bahagian organ badan sepertinya contohnya di abdomen. Okey, sama ada dipenuhi cecair ataupun gas. Yang seterusnya yang terakhir adalah auskultasi. Yang ini kita menggunakan alatan perubatan iaitu stetoskop. Ada 3 tempat, iaitu di paru-paru, jantung dan juga di bahagian usus. Baik, kita melihat kepada yang pertama adalah D. D adalah danger, bahaya. Okey, dalam situasi pesakit X ni, tiada risiko berbahaya yang kita dapati kepada responden dan mangsa. Okey, apabila sampai tibanya di lokasi, kita melihat mangsa telah terbaring di tepi jalan dan pesakitnya juga telah memakai pelitup muka.
Kemalangan ini hanya melibatkan satu saja, motosikal saja, tak ada melibatkan kenderaan lain, dan motosikal itu pun telah dialihkan, tiada tumpahan minyak yang menjadi risiko kepada letupan ataupun kebakaran. Okey, kita melihat kepada yang seterusnya adalah respon. R adalah respon, kita menilai respon pesakit melalui AVPU, yang mana pesakit adalah alert. A dia peka dengan keadaan sekeliling. Apabila kita sampai, responder sampai, pesakit peka dengan keadaan sekeliling, membuka mata dengan spontan dan boleh berinteraksi dengan responder dengan baik. Okey, ini menolak andaian kemungkinan pesakit mengalami kecederaan kepala, traumatic brain injury. Yang seterusnya adalah A, iaitu mewakili airway, saluran pernafasan. Okey, dalam kes trauma, untuk kita membuat pemeriksaan saluran pernafasan, kita memerlukan teknik jaw thrust. Okey, kita tidak boleh melakukan teknik Hacktin Chin Lift. Kerana apa? Kerana menurut Crenshaw and Nolan 2006, kebanyakan kecederaan mangsa trauma ni 2 hingga 12% mempunyai kecederaan pada tulang cervical, yang mana 7 ke 14% daripadanya adalah tidak stabil. Okay, tujuan kita melihat kepada saluran pernafasan ini adalah untuk kita melihat sama ada berlaku tak sekatan pernafasan yang mana itu boleh mengancam nyawa pesakit. Apabila sekatan ini boleh berlaku disebabkan cecair darah ataupun lidah mangsa itu sendiri. Okay, dalam keadaan pesakit yang tidak sedar, lidah mangsa boleh menutup, dipanggil sebagai tongue backflip, menutup saluran pernafasan sehingga saluran pernafasan tak pattern. Okay. Seterusnya kita akan membuat teknik lock roll untuk memeriksa tulang belakang yang seterusnya, dan kita juga memindahkan pesakit menggunakan spinal board, iaitu untuk mengurangkan kerosakan neurologi sekunder. Baik, yang seterusnya adalah B, iaitu breathing. Breathing, secara inspeksinya kita melihat pergerakan dada pesakit X ni adalah normal, namun keabnormalan yang kita lihat adalah dia bradypnea, pernafasan dia agak perlahan, iaitu 10 kali per minit, dan juga terdapat lebam di bahagian kanan dada pesakit, di mana apabila kita melakukan chest spring menunjukkan hasil yang positif, kerana pesakit sakit bila kita menekan dan juga bila kita palpate bila kita palpasi. Seterusnya, perkasi tidak menghasilkan bunyi yang abnormal seperti dullness ataupun hyperresonant, melainkan hanya bunyi resonan, iaitu bunyi yang normal. Auskultasi pula juga normal, tiada bunyi krepitasi, bunyi rongkai seperti dalam kes asma, dan juga reduced air entry, pengurangan kemasukan udara ke dalam paru-paru adalah sama bagi kedua-dua paru-paru. Auskultasi jantung pula juga normal, tiada bunyi murmur dan tiada muffled heart sound. Ini menolak bahawa kemungkinan pesakit mempunyai keadaan tamponade. Okey, yang seterusnya adalah C, iaitu circulation. Kita melihat kepada dua perkara, iaitu secara umumnya kita menggunakan CCTVR, iaitu CRT. Kita melihat kepada CRT, capillary refill, melihat kepada warna badan pesakit, iaitu dia memang kelihatan pucat. Okey, temperature, suhu badan dia memang agak sejuk, cold extremities, nadi dia pun agak lemah, tetapi nadi dia laju. Kadar nadi dia adalah 126 beat per minute. Okey, baik, yang kedua, on the floor and FOMO. On the floor ni apa yang kita lihat di kawasan tersebut adalah ada darah yang banyak, dan juga FOMO ni kita melihat kepada empat anggota badan, iaitu kepala, torasik, bahagian dada yang dah kita lakukan di bahagian pernafasan, abdominal and long bone. Okey, di bahagian abdominal terdapat ecchymosis ataupun lebam di bahagian perut mangsa, dan juga terdapat darah yang keluar daripada anus pesakit. Namun tiada luka tusukan atau tikaman yang kita dapat kenal pastilah. Apabila kita melakukan palpasi di bahagian abdomen pesakit tegang, guarding and distended, dan juga sakit apabila kita tekan. Auskultasi pula memang tiada bunyi pergerakan usus yang kita dapat dengar. Okey. Kemudian apabila kita membuat pemeriksaan di bahagian kepala, kita melihat ada luka laserasi di bahagian kiri kepala pesakit, parietal area, namun tiada pendarahan yang aktif dan tiada bone expose lah. Skull bone expose tiada terdedah.
Peha kanan pesakit juga mengalami lebam, bengkak dan deformity. Kaki juga menjadi sedikit pendek berbanding sebelah kaki kiri, shortening, dan terdapat luka terbuka dan kepatahan tulang femur, midshaft femur lah, pertengahan kepada tulang peha. Kemudiannya tekanan pelvik juga kita lakukan. Tekanan pelvik mendapat result yang negatif lah. Dia tidak menunjukkan rasa sakit dan sebagainya. Pemeriksaan tanda vital juga dilakukan. Saya akan huraikan di slide yang seterusnya. Seterusnya adalah disability. Disability inilah yang kita melihat kepada neurologi pesakit menggunakan GCS, Glasgow Coma Scale, untuk melihat tahap kesedaran pesakit, yang mana pesakit X ni tiada masalah. Pesakit masih alert, I 4, verbal 5, mental status 6. So markah adalah 15/15, bermaksudnya normal. Okey, kerana apa? Dia membuka mata dengan not spontan, boleh berkomunikasi dengan baik, jawab soalan dengan baik, dan boleh mengikut arahan daripada responden. Rangsangan pupil juga kita lakukan, kedua-dua belah adalah aktif kepada cahaya dan juga normal pada ukuran 3 mm. Pesakit juga tidak boleh menggerakkan dan mengangkat ke kanan. Yang ini ketidakupayaan yang kita detect, yang kita kenal pasti kepada pesakit X. Yang terakhir adalah E, iaitu exposure. Okay, exposure ni adalah kita mendedahkan badan pesakit, kita dedahkan pesakit X ni di dalam ambulans, dan kita cek kembali head to toe, daripada kepala ke kaki, dan alhamdulillah tiada kecederaan lain yang kita kenal pasti. Namun pesakit juga kita terus selimutkan dan transport ke emergency hospital. Baik. Ini berikut merupakan tanda vital kepada pesakit X, yang mana tekanan darah menunjukkan agak rendah, bacaannya agak rendah, iaitu 76/50. Hypotension, kadar nadi laju 126, takikardi. Kadar pernafasan juga tidak normal. Okey, yang mana sepatutnya keadaan normal kita adalah 12 hingga 18. Tapi pesakit X 10 kali per minit. Agak pelan lah, agak perlahan. Okey, paras saturasi oksigen juga, SpO2 under room air juga tidak normal, 94%. Suhu badan pun agak rendah, namun belum lagi hipotermia. Skala kesakitan yang diberikan oleh pesakit adalah 7/10. Ini menunjukkan pesakit memang mempunyai kesakitan yang kuat lah. Menurut Chu and Chan, hipotensi dengan takikardi ini adalah tanda pesakit sedang mengalami renjatan. Ini bermaksud pesakit X sedang mengalami renjatan. Okey, kita bergerak kepada pengurusan seterusnya adalah tinjauan sekunder, yang mana tinjauan sekunder ni, secondary survey ini, kita menggunakan akronim SAMPLE, yang mana S itu adalah tanda dan simptom pesakit. Kita mengambil pengambilan sejarah kepada pesakit. A adalah alergi, sejarah alahan. M adalah medication, apa ubat yang digunakan. P adalah penyakit sebelum-sebelum ini, apa yang dia mempunyai masalah kesihatan, perubatan apa. Kali terakhir dia makan, dan seterusnya. E adalah kejadian ataupun persekitaran yang berkaitan dengan kecederaan, yang mana pertanyaan kepada tanda dan simptom ni, pesakit memang mengadu dia mempunyai sakit yang kuat di bahagian perut dan peha, yang mana kita sudah dapati tadi memang ada kecederaan di bahagian peha, iaitu kepatahan, dan juga bahagian perut sakit bila ditekan, dan juga ada lebam. Pesakit juga mengadu sakit di bahagian kanan, ya, kita juga melihat ada lebam tadi pada primary survey di bahagian dada kanan, dan sakit ketika menarik nafas. Bila dia menarik nafas, pesakit merasakan sakit di bahagian kanan. Okey, terdapat darah di bahagian kiri kepala, ya, kita dapat tahu ada laserasi tadi. Selain daripada itu, pesakit juga tidak demam, tidak batuk, tidak sesama, deny COVID contact, tiada kontak dengan pesakit COVID, tak ada mual, tak ada muntah, tak ada pingsan. Okey, sejarah alahan pula, pesakit tiada alahan kepada ubatan ataupun makanan, tetapi pesakit mempunyai masalah bronchial asma sejak kecil. Sejarah dahulu dia pernah diintubasi pada umur 2 tahun, dan sekarang dia menggunakan 2 ubat untuk mengawal simptom penyakit dia, iaitu MDS salbutamol dan juga budesonide. Last kali terakhir pesakit makan adalah pada jam 7 pagi, sarapan tadi. Soalan ini penting kerana apa? Kerana untuk surgical intervention, intervensi surgical, kita perlu mengetahui last meal pesakit untuk kita
mengelakkan kejadian aspiration pneumonia. Okay, bagi event pula environmental related injury ni, pesakit beritahu dia sebenarnya terbabas kerana cuba mengelak haiwan yang melintas jalan, tetapi beliau memakai helmet. Pesakit A juga tercampak daripada motosikal, lalu badan dia dan perut dia menghempak penghadang jalan di highway tersebut. So ini adalah mekanisme of injury, mekanisme kepada kecederaan. Ini pun penting untuk kita menilai tahap keterukan yang dialami oleh pesakit X. Seterusnya, kita melihat kepada pengurusan yang lebih spesifik, iaitu balutan tekanan. Compression bandage ini adalah bertujuan untuk mengawal pendarahan dan merangsang pembekuan darah. Tujuan lain adalah untuk mengurangkan bengkak, mengelakkan infeksi pada jangkitan kepada luka tersebut dan mengelakkan kehilangan cecair yang banyak. Di mana kita melakukan balutan ini di bahagian laserasi kepala pesakit dan juga di bahagian kanan peha pesakit. Kita menggunakan gauze dan juga creep bandage, yang mana gauze ni kita letakkan kaset ini 2-3 helai supaya dia lebih tebal, supaya dia boleh menghasilkan mekanisme tekanan kepada luka tersebut, yang mana bertujuan untuk kita merangsang pembekuan darah. Okey, jika anggota tercedera bertukar biru atau sejuk, nadi menjadi lemah, kita perlu longgarkan ikatan. Namun perkara itu tak terjadilah dalam pesakit X. Seterusnya adalah imobilisasi. Imobilisasi ini juga penting apabila pesakit X mengalami kepatahan di bahagian peha. Kita memasang alat imobilisasi di bahagian peha beliau, bertujuan untuk apa? Menghadkan pergerakan, okey, supaya kesakitan pesakit X dapat dikurangkan. Juga kita mengelakkan, kita cuba untuk mengelakkan kecederaan sekunder. Kerana apabila kita melakukan pemindahan pesakit, misalnya dah hantar ke hospital, keadaan jalan tak rata, pesakit apabila kita tak immobilize, kita tak menghadkan pergerakan kaki, mungkin kecederaan akan menjadi lebih teruk ataupun bertambah. Okey, yang seterusnya adalah terapi oksigen dan ubatan analgesik. Seperti yang kita lihat di primary survey tadi, tinjauan primer tadi, memang ada kecederaan, ada keabnormalan yang kita dapat di bahagian dada pesakit. So kita ada lebam, sakit bila palpasi, sakit pun kata inspiration bila tarik nafas dia sakit. So dua pengurusan yang penting adalah kita memberi bantuan oksigen, dan juga kerana SpO2 pesakit pun 96% tidak normal. So kita bagi bantuan menggunakan nasal prong 3 liter per minit, dan juga terapi analgesik yang mana kita bertujuan untuk mengurangkan dia punya kadar kesakitan, pain score, skala kesakitan. Okay, kita menggunakan IV Tramal dan juga IV Maxilon. Okay, kajian daripada ECPE dan AU menyatakan gabungan rawatan ini adalah memberi impak yang positif. Kerana apa? Apabila kita memberi bantuan oksigen, kita cuba untuk membantu menaikkan kembali kadar oksigen beliau. Dan kedua adalah apabila kita bagi terapi analgesik, pesakit sebenarnya merasa sakit apabila dia menarik nafas. Sakit di bahagian dada, itu menyebabkan dia takut untuk menarik nafas. Bila kita memberi ubatan analgesik, dia akan mengurangkan kesakitan dan membantu pesakit untuk meningkatkan pernafasan kembali kepada normal. Baik. Yang seterusnya adalah, yang terakhir adalah resusitasi cecair. Yang mana dalam keadaan pesakit X ni, hypovolemic shock yang berlaku adalah disebabkan pendarahan yang banyak akibat dua kecederaan, iaitu intra-abdominal injury, kecederaan pada abdomen, dan juga kecederaan kepada kepatahan kaki peha kanan, femur fracture. Baik, menurut Browers, punca utama kepada traumatic sclerotic arrest macam yang saya explain pada awal tadi adalah pendarahan yang teruk. Okey, kecederaan ini menyumbang kehilangan darah yang banyak, iaitu kepatahan tulang terbuka, open right mid shaft femur, dianggarkan lebih kurang 1000 mil ke 1500 mil boleh hilang. Darah boleh hilang kerana kecederaan tersebut, dan bahkan lebih banyak lagi pada kecederaan dalam abdomen, intra-abdominal injury. Menurut Payal et al, istilah gold hours bermaksud rawatan resusitasi cecair dalam kes renjatan hypovolemik mesti diberikan dalam masa berapa? 1 jam. Kerana apa?
kita bertujuan untuk mengekalkan keupayaan jantung mengepam darah dan mengurangkan jumlah beban kerja jantung untuk menggerakkan oksigen ke seluruh badan demi mengelakkan iskemik kepada organ yang boleh membawa kepada kegagalan organ. Okey, dalam kes pesakit X ni kita memberi terapi cecair normosaline HCl 0.9%. Kerana apa? Menurut Ramesh, cecair ini adalah lebih baik dipilih dalam kes trauma, kecemasan kerana dia kurang risiko reaksi alahan. Yang kedua adalah kepekatan garam dalam normosaline HCl 0.9% ni adalah sama lebih kurang dengan jumlah ataupun kepekatan garam dalam badan kita, dalam darah kita, dalam air mata kita. Baik. Okay, selesai berkaitan pengurusan. So, secara kesimpulannya, kes politrauma ini sebenarnya disebabkan kemalangan jalan raya dan adalah tinggi bila melibatkan motosikal. So, oleh sebab itu, jika responder melihat ada kemalangan melibatkan motosikal, kita perlu mengandaikan bahawa kecederaan yang dialami pesakit mungkin teruk, mungkin boleh mengalami politrauma. Seterusnya adalah renjatan hypovolemik, merupakan kondisi yang mengancam nyawa dalam kecederaan politrauma. Ini penting untuk kita melakukan perempuan survey, secondary survey dengan baik untuk kita melihat kecederaan-kecederaan yang mungkin membawa kepada hypovolemic shock. Seterusnya adalah goal hours dalam merawat ataupun memberi intervensi segera dan intensif kepada pesakit yang mengalami politrauma adalah mestilah di bawah 1 jam, dalam masa 1 jam, untuk mengelakkan apa? Mengelakkan kegagalan organ dan juga mengelakkan traumatic cardiac arrest tadi, circulatory arrest. Seterusnya adalah balutan tekanan, kaedah yang sesuai yang kita gunakan dalam keadaan pesakit yang mengalami pendarahan, dan juga imobilisasi diperlukan dalam kes kepatahan untuk mengurangkan kesakitan dan mengelakkan kecederaan sekunder. Seterusnya adalah gabungan terapi oksigen dan analgesik adalah sangat baik dan sangat sesuai diberikan kepada kes dalam kes kepatahan tulang rusuk kerana dia boleh membawa impak positif untuk meningkatkan kembali oksigen dan juga meningkatkan kadar pernafasan. Seterusnya adalah resusitasi cecair bagi menggantikan kehilangan darah adalah lebih baik kita memilih kepada normosaline kerana normosaline HCl 0.9 kerana dia kurang komplikasi dan juga kepekatannya lebih kurang sama dengan darah kita. Dan yang penting dalam resusitasi cecair ini adalah untuk mengelakkan traumatic circulatory arrest kerana renjatan hypovolemic. Yang terakhir, kesimpulannya adalah penolong pegawai perubatan. Sebagai penolong pegawai perubatan, kita hendaklah mempunyai pengetahuan dan kemahiran melakukan kesemua pengurusan ini demi mengurangkan morbidity dan mortality. Sekian saja saya punya pembentangan. Semoga jumpa lagi. Assalamualaikum. Ini merupakan rujukan saya.